Saya Muhammad Samir bin Eda, ID matrikulasi 9801201357910001, semester September 2024. Program Sarjana Muda Pengajaran Pendidikan Rendah. Ini adalah video tugasan bagi subjek HBEF 2103, Educational Psychology. Di dalam video ini, saya akan membincangkan mengenai motivasi dalam bilik darjah. Saya juga akan menyentuh tentang motivasi dapat mempengaruhi proses pembelajaran, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, dan harapan guru boleh mempengaruhi motivasi pelajar. Jadi, apakah itu motivasi? Motivasi ialah proses yang memberi tenaga, mengarahkan dan mengekalkan tingkah laku. Menurut American Psychological Association, motivasi ialah komponen utama dalam prinsip psikologi berpusatkan pelajar. Motivasi juga ialah aspek yang kritikal dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar yang tidak bermotivasi tidak akan berusaha untuk belajar. Terdapat 4 perbezaan perspektif tentang motivasi, iaitu perspektif behaviorism, perspektif humanistik, perspektif kognitif, dan perspektif sosial. Perspektif behaviorism menekankan ganjaran dan hukuman luar dalam menentu motivasi pelajar. Insentif adalah rangsangan positif atau negatif atau peristiwa yang dapat memotivasikan pelajar untuk bertingkah laku sesuai. Insentif juga boleh menghalang pelajar daripada melakukan perkara yang tidak sesuai. Antara contoh insentif yang boleh digunakan oleh guru ialah tanda semak atau bintang untuk kerja yang telah disiapkan. Guru juga boleh membenarkan pelajar melakukan sesuatu yang istimewa seperti melakukan permainan di dalam bilik darjah. Perspektif humanistik. Keupayaan pelajar dalam perkembangan peribadi, kebebasan untuk memilih hala tuju mereka, dan kualiti positif dalam diri pelajar. Perspektif ini berkait rapat dengan kepercayaan Abraham Maslow bahawa keperluan asas mesti dipenuhi sebelum keperluan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Menurut hierarki Maslow, keperluan terbagi kepada 3, iaitu keperluan asas, fiziologi dan kendiri. Keperluan asas ialah seperti makanan, minuman, kesihatan, perlindungan, pakaian dan tempat tinggal. Keperluan fisiologi pula ialah keperluan penghargaan dan kasih sayang seperti persahabatan dan keluarga dan pujian dan sanjungan. Seterusnya ialah keperluan sempurna kendiri, iaitu menyedari potensi sendiri. Perspektif kognitif. Motivasi ialah cara pemikiran pelajar itu sendiri dalam membimbing motivasi mereka. Memetik daripada Graham dan Taylor 2016 dan Shang dan Di Benedetto 2016, tumpuan ini memfokuskan kepada idea seperti penetapan matlamat pelajar, atribusi mereka, harapan mereka untuk berjaya dan kepercayaan mereka bahawa mereka dapat mengawal persekitaran dan hasil usaha mereka dengan berkesan. R.W. White pernah mengemukakan konsep motivasi kompetensi, idea bahawa orang terdorong untuk berurusan dengan persekitaran mereka dengan berkesan, untuk menguasai dunia mereka dan memproses maklumat dengan cekap. Sosial menekankan peranan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam membentuk motivasi seseorang. Motivasi juga dipengaruhi oleh faktor luaran seperti harapan orang lain, norma sosial, sokongan sosial dan persekitaran budaya. Manusia secara semula jadi mempunyai keperluan untuk diterima dan jadi sebahagian daripada kumpulan sosial. Pelajar juga termotivasi melalui pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain sekeliling mereka. Sokongan dari keluarga, rakan dan komuniti juga boleh meningkatkan motivasi seseorang, dan norma sosial dan budaya turut mempengaruhi motivasi seseorang.
Motivasi intrinsik melibatkan motivasi dalaman untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Terdapat 4 jenis motivasi intrinsik. Pertama, pengalaman dan aliran optimum. Kedua, minat. Ketiga, penentuan nasib sendiri dan pilihan personal. Dan terakhir, penglibatan kognitif dan tanggungjawab kendiri. Motivasi ekstrinsik melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi ini sering dipengaruhi oleh insentif luaran seperti ganjaran dan hukuman luar. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin belajar bersungguh-sungguh untuk ujian bagi mendapatkan grade yang baik dalam satu-satu subjek. Ganjaran luaran mungkin berguna dalam beberapa keadaan, seperti dalam mengubah tingkah laku pelajar dan mengawal tingkah laku pelajar apabila berada di dalam bilik darjah. Harapan guru mempengaruhi motivasi pelajar. Harapan guru boleh mempengaruhi motivasi dan prestasi pelajar. Apabila guru mempunyai harapan yang tinggi untuk pelajar dan pelajar merasakan harapan ini, pelajar akan lebih berprestasi, menghargai diri sendiri dan mencapai kecakapan yang lebih tinggi sebagai pelajar dan tidak mudah terlibat dalam tingkah laku bermasalah. Kesimpulannya, motivasi dalam bilik darjah jelas mempengaruhi proses pembelajaran pelajar dan guru memainkan peranan penting untuk memotivasikan pelajar.